sebagai perkongsian amali penyiasatan mengenai faktor yang mempengaruhi daya geseran. Seterusnya, tahukah kamu sepanjang aktiviti penyiasatan ini berlangsung, terdapat kemahiran saintifik yang telah diaplikasi sepanjang aktiviti amali ini dijalankan. Apa itu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik ialah kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen ataupun penyiasatan. Kemahiran saintifik terdiri daripada dua jenis kemahiran, iaitu yang pertama kemahiran proses sains, yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran memerhati, mengelas, mengukur, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Manakala kemahiran manipulatif pula ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan. Antara kemahiran yang terdapat dalam kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan juga bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Dan yang keempat, membersih peralatan sains dengan cara yang betul dan selamat. Jelaslah bahawa kemahiran manipulatif ialah kemahiran yang perlu diamalkan serentak ketika menjalankan eksperimen. Baiklah, kita berbalik kepada aktiviti penyiasatan yang telah dijalankan tadi. Terdapat beberapa kemahiran saintifik yang telah dipraktikkan. Bagi kemahiran proses sains, yang terkandung dalam amali ini ialah kemahiran memerhati. Kemahiran memerhati ialah kemahiran menggunakan deria untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena yang berlaku. Dalam aktiviti penyiasatan ini, kita menggunakan deria penglihatan dengan melihat perbezaan pada jarak yang dilalui oleh kereta mainan ketika melalui jenis permukaan lantai yang berbeza. Kita dapat lihat pemerhatian yang berlaku apabila kereta mainan meluncur pada permukaan lantai simen, lantai jubin, kapet dan juga lantai jalan tar. Di samping itu, kita juga telah menggunakan deria sentuh untuk menyentuh dan mencirikan jenis-jenis permukaan lantai yang telah dikaji. Sebagai contoh, dengan menggunakan panca indera tangan, kita dapat menentukan sifat suatu bahan seperti sifat kasar ataupun licin sesuatu lantai. Contohnya, kita menggunakan panca indera tangan untuk menyentuh lantai simen dan jubin yang mempunyai permukaan yang licin. Manakala permukaan jalan tar sangat kasar dan permukaan kapet mempunyai permukaan yang kasar dan sedikit berbulu. Kemahiran mengelas ialah kemahiran mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya, yaitu ciri yang sama dan juga berbeza yang telah dikenal pasti. Contohnya seperti berikut. Di sini kita dapat lihat dalam aktiviti ini kita telah mencirikan keempat jenis permukaan lantai. Seperti yang berikut. Ada permukaan yang paling licin, kasar dan berbulu. Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran ini membuat pemerhatian dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Sebagai contoh, dalam aktiviti amali ini, kita menggunakan pita pengukur untuk mengukur jarak dan unit sentimeter digunakan dalam unit piawai. Terusnya, kemahiran membuat inference. Kemahiran ini ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian.
Kesimpulan awal merupakan hasil pemerhatian dan penerangan yang munasabah. Sebagai contoh, dari segi pemerhatian, jarak yang paling panjang dilalui oleh kereta mainan ialah pada permukaan lantai simen, iaitu sebanyak 278 cm. Hal ini kerana lantai simen adalah bersifat licin. Okey, jadi kesimpulan awal ini mengandungi pemerhatian dan juga penerangan yang munasabah. Seterusnya, berkomunikasi dan kemahiran mentafsir data. Kemahiran penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan simbol grafik seperti graf ataupun jadual. Seterusnya, kemahiran mengawal pemboleh ubah. Untuk mengawal pemboleh ubah, jarak di antara hujung papan gelonsor dan hujung bangku hendaklah sama supaya sudut kecondongan papan peluncur akan tetap dan sama pada setiap aktiviti, sama ada ketika melakukan di atas permukaan lantai simen, lantai jubin, jalan tar maupun kapet. Definisi secara operasi. Contohnya, berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, jarak yang paling panjang dilalui oleh kereta mainan ialah pada permukaan lantai simen, iaitu 278 cm, manakala jarak yang paling pendek dilalui oleh kereta mainan ialah pada permukaan lantai kapet, iaitu 23 cm. Di sini, mendefinisi secara operasi dilakukan berdasarkan pemerhatian dan juga nilai dalam unit piawai yang telah kita dapat. Seterusnya, antara sikap saintifik dan nilai murni yang boleh kita amalkan semasa menjalankan penyiasatan ialah kita perlulah bersikap jujur ketika mencatat data. Hal ini penting supaya kita boleh membuat interpretasi data dan analisis data dengan tepat. Kedua, kita perlulah mengamalkan kemahiran saintifik semasa melaksanakan amali penyiasatan supaya keputusan amali kita betul dan tepat berdasarkan penyiasatan yang telah dijalankan. Sekian saja perkongsian mengenai faktor yang mempengaruhi daya geseran. Berdasarkan video amali ini, jelaslah bahawa jenis permukaan yang berbeza sebenarnya mempengaruhi daya geseran. Permukaan yang licin mempunyai daya geseran yang rendah, manakala permukaan yang kasar mempunyai daya geseran yang tinggi. Semoga video ini memberi manfaat dan input-input yang berguna kepada penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.